Hello kelas, Assalamualaikum semua. Sekali lagi shout out kepada pelajar Pusat Tuition Pelajar Ilmu. Okey, jadi sekarang ni cikgu akan mengajar untuk Fizik SPM atau IGCSE. Sebenarnya Fizik SPM dengan IGCSE diorang punya sort of like konsep hampir serupa. Okey, ada sukatan yang ada yang tak ada dan ada yang tak ada. Ada yang ada yang tak ada dalam each one of them. Okey, dalam Fizik SPM. Jadi dia punya differences antara Fizik SPM dengan Fizik IGCSE tak banyak mana. Okey, jadi kita akan belajar terlebih dahulu tentang kenapa kita kena belajar di Fizik SPM dengan IGCSE. Okey, pertama sekali kita tengok motivasi dia ataupun dia punya background story dia. So dia adalah gerbang kepada profession yang teknikal seperti doktor, jurutera, arkitek dan lain-lain lagi. Dan seterusnya asas kepada fizik peringkat STPM A-level atau pra-uni. Of course kalau kita dah nak profession jadi seorang jurutera ke arkitek ke, jadi kita kena lalui asas kepada fizik peringkat STPM A-level dengan pra-uni supaya dia dapat membantu dalam mengecapi impian masing-masing. Doktor juga mungkin ada untuk asas kepada fizik peringkat STPM ni, doktor pun ada, maybe dia tengah buat asasi dalam sains dan sebagainya. Untuk yang pra-uni punya peringkat, kamu semua boleh tengok dalam video cikgu yang lagi satu tu tentang OSMAT. Apa yang cikgu buat dalam OSMAT tu, apa pengalaman cikgu untuk mendapatkan idea apakah perjalanan selepas kamu menghabiskan ataupun menamatkan peperiksaan SPM. Alright. So seterusnya menerangkan kejayaan yang berlaku dalam kehidupan seharian. Okey, ramai yang mungkin terlepas pandang apabila kita belajar fizik yang kata susahnya, banyaknya nota lah, banyaklah formula, pengiraan sana sini dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dia dapat menerangkan dengan lebih jelas apabila kita melihat suatu fenomena. Contohnya fenomena kalau air tengah mendidih, lepas tu kita letak cermin dan kita boleh nampak titisan air tengah terbentuk dekat permukaan cermin tersebut. Jadi itu adalah proses kondensasi. Kepada sesiapa yang tahu tentang fizik dalam bab 4 tingkatan 4 iaitu tentang haba. Jadi kalau tak belajar fizik, mana mungkin kita tahu tentang proses tersebut kan. Alright. Jadi dia menerangkanlah fenomena yang berlaku dalam kehidupan seharian untuk meramalkan ataupun anticipate proses fenomena yang berlaku. Seperti kalau kita tengok fenomena dia, kalau tekanan tinggi, udara ataupun isi padu udara akan mengecut. Jadi kalau makin bawa ke bawah, jadi kita boleh anticipate, extrapolate dia punya isi padu dia akan makin lama makin berkurang. Okey, sebab tu pentingnya kita nak belajar fizik ni. Okey. Dan seterusnya untuk mengkuantitikan ataupun quantify pemerhatian kita dengan lebih tepat. Contohnya macam lengkung pemanasan. Lengkung pemanasan kalau kita tengok dekat sini, dulu kita belajar dalam graf, kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok dia punya graf kat sini, kita belajar dia punya graf dia kalau air mendidih ataupun kita panaskan something, dia punya suhu dia akan sentiasa menaik untuk menunjukkan ada perubahan suhu. Kita kena dapatkan konsep adanya suhu menaik tu. Okey, tetapi bila kita dah belajar fizik, kita tengok lengkung pemanasan dekat sini, kalau kita tengok pakai warna merah, dia akan jadi zigzag sikit. Okey, dia akan naik juga, tapi at the same time dia akan mendatar balik. Okey, and then dia akan naik balik. Okey, dan dia akan mendatar semula. Okey, kenapa dia boleh jadi macam ni? Sebab lengkung pemanasan ni dia nak menerangkan lagi ada bahagian dia akan terus menaik dan ada akan mendatar. Sebab mendatar tu sebab haba diserap bagi membentuk ataupun bagi memusnahkan ikatan yang antara molekul tu, dan bila dia dah musnahkan ikatan molekul tu, barulah dia boleh mencapai ke tahap yang baru seperti pepejal kepada cecair dan cecair kepada gas. Ini yang nak dikatakan pasal kalau kita tengok dekat sini pasal mengkuantitikan pemerhatian kita dengan lebih tepat. Okay. Sebelum ni kita cuma teka je, iaitu kita cuma tahu secara overview, tapi sekarang ni kita dah lebih menjurus ataupun lebih menjurus kepada, menjurus tu macam
Jeru saya panas sebab tadi cakap pasal lengkung pemanasan kan. So kita menjurus kepada bahagian yang lebih spesifik dalam dunia fizik. Nanti bila kita dalam fizik peringkat pra-uni pun macam STPM, A-level dan sebagainya pun akan lebih tepat. Okay. So kita tengok yang seterusnya. Melatih minda kita untuk berfikiran kritis, critical thinking. Jadi kalau kita tengok ada benda yang maybe kita tak masuk akal, okay, kita nak buat benda tu dan sebagainya kan. Tetapi bila kita think about it kan, oh benda tu boleh jadi sebab ada penjelasan fizik di belakangnya. Okay, kita cuba figure out. Jadi kita boleh melatih minda kita untuk berfikiran kritis. Macam cikgu cakap, education is not the what you call that, it's not about filling the water into the bucket but the lightning of fire. So kalau pelajar tu dah berfikir, then my mission is accomplished already. Well, half of it lah. Another half of the mission is that I want to get all of you to get A. Okay, cikgu nak semua dapat A. Tak kisahlah pelajar bukan saja daripada pelajar pusat tuition pelajar ilmu, tapi pelajar-pelajar cikgu yang lain, cikgu aim untuk dapatkan kefahaman dulu. Lepas tu daripada kefahaman kita cuba buat latihan sebanyak mungkin untuk kita dapat ranking yang lebih tinggi ataupun grade yang lebih baik. Okay. Seterusnya kita tengok format satu persatu. Of course, kalau kita masuk medan pertempuran, kita masuk medan peperangan, kita nak kena tahu what will be our battlefield. Okay, what will be our medan peperangan. Kertas satu, masa dia yang diberikan adalah 1 jam 15 minit. Bahagian tiada, dia ada 40 soalan dan 40 markah lah. Okay, kalau kita tengok kat sini 30 soalan objektif aneka pilihan and pilih satu jawapan daripada 4 A, B, C, D. Okay, 10 soalan objektif aneka pelengkap, pilih satu kombinasi jawapan daripada 4 kombinasi. Maybe ada 1 dan 2 ke 2 dan 3, 3 dan 4 ataupun 1 dan 4. Either way. Okay, and soalan 30 dan 10 soalan ni akan randomly being mixed. Dia akan dicampurkan bersama dan kita akan dapatlah jawapan dia. Okay, dan kita akan dapat soalan dia untuk dinantikan untuk dijawab bagi pihak pelajar. So ini adalah untuk kertas yang nombor 1. Seterusnya kalau kita tengok kertas 2, masa yang diberikan adalah 2 jam 30 minit. Kertas 2 kalau kita tengok kat sini okey, sebenarnya balik kertas 2 adalah yang ni. Iaitu 1 jam 45 minit ada bahagian A 5 sehingga 8 soalan struktur. Cikgu buat pembetulan sikit dekat sini. Ini adalah A. Cikgu tutup kat sini. Dan dia punya teks dia kat sini bawah sini adalah 2. Okay, so dia adalah 2. Biasalah typo kan. Kertas 2 1 jam 45 minit bahagian A dengan B. A ada 5 sehingga 8 soalan struktur. So jawab semua. Yang B je yang kita boleh pilih. Antara 4 kita jawab 2 soalan. So in total kita dapat markah 60 ke 40 60 campur 40 so 100 markah untuk markah yang penuh. Dan weightage ataupun pemberat bagi soalan ni adalah 50. Yang tadi yang soalan untuk cikgu nak katakan yang pertama, yang kertas pertama tadi. Okey, yang kertas pertama tadi adalah weightage dia ataupun pemberat dia pun 40%. Okey, 40%. Soalan kertas 2 tadi adalah 50%. Dan soalan nombor 3 ataupun kertas nombor 3, kertas 1, kertas 2, kertas 3 yang kelas kita tengok dekat sini pembetulan juga Cuba nak kena padam balik yang ni. Ini adalah pembetulan. Ini supposed to be 3. Kertas 3, kita tengok kertas 3 dekat sini 2 jam 30 minit dan bahagian tiada. Okey, kadang-kala soalan dia cuma 2 je. Kadang-kala soalan dia 3 soalan yang mungkin dia boleh uji kita dekat dalam kertas 3 ni. Biasanya kertas 3 ni adalah soalan tentang eksperimen. Soalan eksperimen nanti cikgu akan go through lagi maybe sesi yang lain lah kot. Cara macam ni kita nak jawab kertas 1, kertas 2, kertas 3 dan sebagainya. Dan markah adalah 30 markah, 30/30 dan weightage pemberat dia adalah 10%. So kertas 1 40, kertas 2 50, kertas 3 10. So in total adalah 100% lah markah bagi kertas soalan fizik ni. Okey, dan mungkin ada lagi weightage kerja kursus ke apa-apa yang tu cikgu tak sure. Okey, tapi ini yang
dikatakan sebagai soalan yang akan muncul dalam kita punya peperiksaan SPM. Okey. Untuk IJCAC mungkin cikgu akan terangkan semula dalam IJCAC punya episod yang lain, kerana IJCAC dia ada paper 2, 4 and 6. Jadi kita akan inilah bincangkan dalam video kita yang lain bagaimana format dia, apa yang kita kena tahu dan sebagainya. Tapi paper 2, 4 and 6 tu sama sebenarnya. Paper 2 tu objektif, 4 subjektif, 6 adalah paper untuk eksperimen macam paper 3 kita dalam SPM. Jadi kita nak tengok dulu juga sukatan silibus dalam SPM fizik kita ni. Tingkatan 4, bab pertama pengenalan pada fizik lah. Pengenalan pada fizik ni penting kerana untuk kita ketahui apa yang kita boleh expect, macam mana kita nak ukur, measure dengan tepat. And masa kita nak ukur dengan measure tu, ada tak isu? Maybe isu ralat sifar, patuh sensitivity, kepresisan, ketepatan dan sebagainya. Biasanya dalam bab-bab sains, bab pertama ni tak penting, tapi fizik je yang bab pertama dia penting. Sebab dia akan lay a foundation, dia akan membentuk satu asas kepada bab-bab yang akan mendatang. Alright, kalau kita tengok bab yang kedua, daya dan gerakan, banyak formula, banyak case study, problem yang kita kena hadapi, kena buat latihan sebanyak mungkin untuk kita faham untuk bab 2 daya dan gerakan ini. Okey. Jadi bab 1 pun sebenarnya banyak juga, ada half-half lah. Ada yang kena hafal, ada yang kita kena buat. Okay, so latihan kalau kamu buat sendiri again and again, so you should be fluent lah, ataupun kamu should be mahir macam mana kita nak teka soalan-soalan ini. Seterusnya bab 3 daya dan tekanan, dia ada kombinasi lah. Well, I would say kalau kamu tanya cikgu, 80% formula, 20% lagi kefahaman. Macam ni kita nak menjawab soalan. Okay. Bab keempat lah haba pun sama, 80% formula, 20% kefahaman yang melibatkan maybe aplikasi tentang haba ke, lengkung pemanasan, lengkung penyejukan ataupun termometer, macam mana kita nak design dan sebagainya. Dan akhir sekali bab kesukaan ramai, bila mana nak masuk tingkatan 5, problem ataupun masalah, bab 5 cahaya. Okay. Bab 5 cahaya ni dia again half-half. 50 formula and numbers, figures, 50% lagi adalah kefahaman ataupun nota. Dan bab 5 cahaya ni kalau kita tengok dia lebih kepada kertas graf, kita kena banyak melukis dan sebagainya. Oh kelas, cikgu lupa nak nyatakan, kalau dalam fizik banyakkan melukis. Melukis, bila kamu banyak melukis, you know what you're talking about. When you draw, you know what you're doing and you know what you're talking about. Kita boleh explain dalam ayat dan sebagainya. Ayat of course lah, itu penting sebab kita nak menjawab soalan subjektif kan. Tetapi lukis tu untuk mungkin boleh dapatkan lebih markah, so who knows. Okay. So seterusnya, tingkatan 5 bab 1 kita ada gelombang, bunyi, gelombang cahaya, gelombang elektromagnet dan sebagainya. Yang ni I would say 90% banyak formula, 10% je yang I would say penerangan. So dia sangat bagus lah siapa yang suka buat matematik, formula dan sebagainya. Bab 2 adalah tentang elektrik. Elektrik again 90% formula, 10% adalah penerangan. Okay, bab 3 I would say ke elektromagnetan ni 40% kira-kira, 50% banyak melukis, 10% adalah kita kena explain. Alright. Bab 4 elektrik, okay, 90% melukis, 5% mengira, and another 5% adalah untuk kita explain. So banyak kita kena buat untuk yang bab elektronik ni. Oh, again, dia bukan elektrik, dia elektronik ada typo dekat situ, cikgu betulkan balik. Cikgu throw balik kat sini. Dia patutnya tajuk dia adalah elektronik. Tadi cikgu rasa cikgu macam dah cover semua dah yang typo-typo ni. Okay, elektronik. Okay, dan seterusnya kita ada bab yang terakhir, bab yang slightly easy. Dia banyak explanation, 70% explain, 20% melukis, 10% pengiraan. Tak lain tak bukan adalah keradioaktifan. Okay, radioactivity yang pasal plutonium, cahaya matahari, pelakuran, pembelahan dan sebagainya. Okay,
So itu kelas tingkatan 4, tingkatan 5 punya sekatan. Nanti kita akan go through one by one bab ni untuk kelas-kelas kita yang mendatang. Jadi apa-apa soalan kamu boleh tanya dekat dalam komen. Okay, ini adalah sukatan. Oh, by the way, kita ada persediaan. Kalau dalam kelas cikgu untuk fizik ni, biasanya cikgu akan minta kamu perkukuhkanlah asas matematik kita supaya asas matematik kita waktu PT3 should be not a problem. I would say 90% lah, shouldn't be any problem lah, tak patut ada masalah dan sebagainya. So you guys should be aware and averse. Seterusnya mempunyai buku nota khas, dia khas. I just don't know lah, bila cikgu type ni kadang-kadang banyak bila typo kan. So laju sangat banyak idea keluar, jadi banyak typo kat situ. So mempunyai buku nota khas untuk nota fizik. Sebab buku nota ni kalau boleh kulit tebal, nanti kamu boleh refer balik bila kamu nak ke peringkat STPM, A-level, asasi dan peringkat-peringkat yang sama waktu dengan pra-uni ataupun pra-university. Of course, our best friend for science students iaitu kalkulator saintifik. Tak kisahlah 570 ms ataupun yang lagi advance tu, cikgu pun lupa, yang apa warna apa putih, yang warna kelabu tu punya kalkulator. Okay, dan at least lah 50% you know the basic how to use the calculator. 50% kamu tahu asas menggunakan kalkulator saintifik dengan betul. Kalau tak, cikgu mungkin boleh buat video tentang kalkulator saintifik ini. Okay, so seterusnya sentiasa bersedia dengan kertas graf sebab kertas graf kita nak buat banyak gila graf dalam maybe kertas 3 untuk eksperimen, dan kita guna juga kertas graf untuk bab 5 cahaya dalam fizik. Dan bab 5 cahaya fizik ni kalau kita tengok dia lebih kepada kita nak lukis gambar rajah sinar. Gambar rajah sinar ataupun the ray diagram, the light ray diagram to show ataupun untuk menunjukkan kedudukan image, size image yang terbentuk dekat dalam kanta cembung ke, kanta cekung, dan juga cermin cermin cembung dengan cermin cekung. Jadi apa yang berbeza, apa yang sama dan sebagainya. So kertas graf ni sangat-sangat penting. Okay. Dengan kertas kajang juga sebab yalah kita dah nak sampai SPM ni, of course kita perlukan kertas kajang untuk buat sebanyak yang mungkin latihan untuk fizik, bukan saja fizik, bio dan chemistry juga. Okay. So teknik belajar, kita ada 5 yang teknik belajar kat sini yang kita ada. Teknik senarai periksa, kamu boleh cek dalam video cikgu, teknik senarai periksa, teknik Tidorf, teknik cermin, teknik mnemonik, teknik Polya. Alright. Jadi teknik senarai periksa ataupun teknik Tidorf, cermin, mnemonik, Polya ni semua berguna bila kita nak belajar fizik, dan insyaAllah lah hopefully benda tu betul-betul kalau kamu pakai like what, 80 to 90% kamu boleh absorb all the knowledge yang sepatutnya kamu tahu, sebab kita nak eradicate the not knowing syndrome, the not knowing unknown syndrome. Jadi kita nak kena cover semua bahagian-bahagian ini dan hopefully tak ada lopong. Okay, semua lopong tu kita dah tutup. Maybe ada bab yang kita dah tahu. Okay, cuma bab yang kita tak tahu tu, bab yang lemah tu, kita nak settlekan yang tu dulu. Lepas semua tu dah settle, baru kembali balik bab yang kita tahu tu, kita reinforce ourselves, reinforce our knowledge, understanding untuk jawab semua soalan yang ada dalam bab-bab yang kita kuat tu. Sebab bab-bab yang lemah kita dah cover dah. So teknik-teknik ni akan menjadi our management teknik untuk our knowledge, and hopefully in the future our wisdom. Okay, kebijaksanaan kita. Okay, so mohon ikuti channel cikgu, subscribe, and apa-apa komen boleh komen kat bawah tu kalau apa-apa yang tak faham ataupun cikgu cuba jawab dan sebagainya. And boleh ikuti cikgu juga dekat Facebook Sensei Amin, dengan kalau Insta Teach Amin. So hopefully kita dapat mulakan kelas fizik kita dengan okay. And apa-apa pun terima kasih kelas, dan Assalamualaikum. Bye.